Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang menonton bersama saya dalam 5 minutes with Dr. Hizwan. So hari ini kita akan berbincang sedikit mengenai serangan jantung ataupun heart attack, sakit jantung. Apa benda yang menyebabkan sakit jantung ni sebenarnya? Macam mana boleh dapat heart attack ni? Okay, so basically apa yang terjadi secara paling common reason ialah cholesterol plaque. Cholesterol plaque ni maksudnya kolesterol yang telah berkumpul, bergumpal, dan dia akan lalu ke dalam saluran darah kita, dan dia akan menempel di saluran darah kita. Dia menempel macam ni, dan bila dia dalam keadaan yang tercedera, terluka, menyebabkan lebih banyak sel-sel darah ataupun sel-sel darah beku yang menempel di atas kolesterol tu pula. Kolesterol, sel-sel darah, semuanya berkumpul, bergumpal, menempel dan terus membesar dan menyebabkan salur darah kita yang macam ni dia jadi block. Dia sumbat salur darah kita. So, bila dia sumbat salur darah kita, macam-macam lah boleh jadi. Kalau salur darah yang ke otak, kita boleh kena stroke. Kalau dia sumbat salur darah di jantung kita, kita boleh kena heart attack. Sebab jantung kita ni pun memerlukan salur darah sendiri untuk membekalkan oksigen, membekalkan nutrien, membekalkan peredaran darah supaya boleh berfungsi seperti muscle yang biasa. Sebab jantung ni pun muscle juga. Muscle jantung ni sama dengan muscle-muscle tangan, kaki kita, memerlukan oksigen dan nutrien. So bila salur darah kepada jantung block oleh kolesterol ni, then dia akan menyebabkan muscle jantung mati. Tak cukup oksigen, tak cukup nutrien, muscle tu boleh mati. Bila muscle tu matilah, kita akan kena serangan jantung, di mana jantung itu akan berhenti. Dia tak boleh nak pump dengan cantik lah, sebab sebahagian besar muscle dia dah mati. Dia nak pump pun dah lembik, dah tak kuat, ataupun dalam worst case scenario dia boleh cardiac arrest. Cardiac arrest ni maksudnya arrest, stop berdegup. So langsung tak ada nadi pun kita tak rasa. Itu dah worst case scenario lah. So macam mana simptom-simptom yang serangan jantung atau heart attack ni? Nombor satu, sakit dada. Jantung kita sebelah kiri, so akan rasa sakit di dada, bagaikan batu yang berat menghempap dada kita, crushing our chest. So tu yang banyak patient yang kena heart attack ni, dia akan macam ni, sebab dia rasa macam ada batu menghempapnya, berat sangat, pressing to the chest. Selain daripada tu, dia akan berpeluh-peluh. Kalau dalam keadaan bilik aircon pun sekejap dia berpeluh juga. Rasa mual, rasa nak muntah, mungkin rasa nak pingsan pun ada. Dan paling ketara, susah nak nafas. Nafas rasa macam pendek dan sempit. Kemudian ada yang rasa jantung tu kuat, berdegup tu. Mungkin laju, mungkin slow. Slow pun boleh jadi juga, sebab bayangkan masa tu dah tak boleh nak pump, dia akan jadi slow. Lama-lama, kalau yang worst case scenario macam saya cakap tadi, cardiac arrest, dia terus berhenti. Itu bahayalah. So itu adalah simptom-simptom serangan jantung ni. Tapi kadang-kadang ada orang tu, yang peliknya, ada orang ada jantung sebelah kanan. Rare case scenario, tapi ada yang jantung sebelah kanan. Tapi presentation dia lebih kurang sama lah. Pressing, chest pain, berpeluh, susah nafas, loya-loya dan sebagainya. Selain daripada tu, kadang-kadang sakitnya boleh rasa macam kebas-kebas di tangan sebelah kiri, kebas-kebas dan sakit di bahagian leher dan jaw kita. Ada yang sampai ke belakang sakitnya. Dan kadang-kadang orang selalu confuse, ini gastrik ke, sakit jantung ke? Sebab gastrik pedih ulu hati, macam video-video saya selalu cakap sebelum ni. So panas kat sini, so orang confuse, ini heart attack ke pedih ulu hati? So heart attack dia spesifik sikit, compression, rasa macam berat di dada. Very rare situation. Kalau orang tu ada kencing manis yang tak terkawal dan juga dapat serangan jantung, mungkin dia boleh dapat simptom yang unspecified sikit, seperti panas-panas di ulu hati dan perut tak sedap. Tapi tu very rare lah. Okay, so itu antara simptom dia. Dan orang yang berisiko tinggi untuk mendapat masalah sakit jantung ni, kolesterol yang berkumpul dan menempik di salur darah kita ni, selalunya orang yang merokok,
Seorang yang merokok, salur darah dia dah rosak, terkacau salur darah dia dengan toksik-toksik rokok tu, menyebabkan kolesterol ni senang nak menempel di salur darah kita dan senang pecah, senang berkembang dan seterusnya. Kedua, orang yang mempunyai masalah kolesterol lah, tak jaga makan, berminyak, berlemak, manis-manis pun boleh rasa menyebabkan kolesterol. Yang ketiga, orang yang ada kencing manis lah. Sebab bila orang yang ada kencing manis ni, salur darah dia pun akan senang rosak. Age factor memang menjadi isu, memang boleh menjadi risk factor lah. Semakin kita meningkat usia, semakin kita tua, memang risiko tu semakin tinggi. Sesiapa yang ada family history, tu kalau yang usia muda-muda dah boleh kena serangan jantung, baru 20 tahun lebih, 30 tahun lebih dah boleh kena serangan jantung. Itu selalunya bila kita cek balik, buat darah, tengok kolesterolnya tinggi sangat, 7, 8 total kolesterolnya. Rupa-rupanya dalam keluarga dia ada yang ada serangan jantung pada usia yang sangat muda, bawah 55 tahun dah kena serangan jantung dah. Tu ada tanda-tanda yang dia boleh jadi genetik, sama ada familial hyperkolesterol or cardiac problem yang genetik. Nanti kita sambung lagi topik ni, sebab saya ada patient. Okay, Assalamualaikum.